itu saya kata, bila dia minta supaya LCS dibentangkan di Parlimen, kemudian ditolak oleh speaker kerana dia kata antaranya bukan kepentingan awam dan sebagainya. Kemudian Syed Saddiq marah, dia kata kenapa bukan kepentingan awam, ini kononnya dulu mempertahankan bla 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 tapi sekarang tak. Speaker kata apa? Ni, kita nak buat perbahasan apa? Kita nak bahas apa? Orang pergi lawat LCS pun hari Minggu ni. Hari ni. LCS tu orang PAC lawat hari ni. Kalau ia pun nak bahas, lepas itulah. Lepas dah ada laporan pembentangan dan PAC, LCS setuju untuk membentangkan kepada PAC setiap 3 bulan dan PAC setuju membentangkan kepada Kabinet setiap 3 bulan. Laporan-laporan berkenaan dengan kapal tersebut. So kita ni, apa yang Syed Saddiq nak sebenarnya itu kadang-kadang. Saya pun entahlah, tak faham sebenarnya. PAC lawat projek LCS sekali lagi. August last year, kali pertama sebelum ni mereka melawat. Jawatan kuasa PAC melawat tapak projek LCS yang telah lama terberhenti untuk menilai kemajuan pembinaannya. Pengurusi PAC Mas Amrianti Samsudin berkata, pasukannya meluang masa selama 2 jam melawat limbungan Bostad Naval Shipyard, markas tentera LTLDM di Lumut Perak hari ini untuk melihat sendiri status projek itu. Berikutan itu, satu prosiding PAC telah diadakan untuk mengetahui tentang laporan kemajuan projek itu yang difailkan oleh Kementerian Pertahanan kepada PAC setiap suku, maksudnya 3 bulan sekali. Keperluan ini telah disyorkan oleh PAC semasa sidang Parlimen ke-14. PAC komited untuk membentangkan laporan kemajuan projek LCS yang akan menyentuh kemajuan pembinaan LCS yang dicapai dari Oktober 2022 sehingga Mei 2023 untuk dibahaskan dalam mesyuarat Parlimen ke-3 Penggal kedua Parlimen ke-15 2023 yang akan diadakan bermula 9 Oktober sehingga 30 November. Yang ni kalau Syed Saddiq nak pergi bahaslah kat sini, kata Mas Amrianti. So antara saksi yang dipanggil ialah Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Shahrazad Ahmad, Pengerusi Bostad Naval Shipyard Ahmad Nazim dan juga Ketua Pegawai Eksekutif BNS Azhar Jumaat. Prosedur berlangsung selama 3,5 jam. Tahun lepas PAC menyimpulkan projek LCS mengalami kelewatan dengan lebihan kos yang besar dan dibina tidak mengikut spesifikasi tentera laut. BNS patutnya mengeluarkan 6 LCS untuk 9 bilion, tetapi kapal pertama sepatutnya dihantar pada 2019, tiada kapal yang hampir siap. Bulan lalu Putrajaya memutuskan untuk menyelamatkan BNS dan meningkatkan pembayaran kepada 11.2 bilion. Selain itu, BNS perlu menghantar 5 kapal berbanding dengan 6 sebelum ini. Ialah daripada tak dapat langsung, baik kita dapat benda itu dan kita akan improvekan lagi in the future. But point is macam ni tuan-tuan. Point dia macam ni. Syed Saddiq membahaskan perkara ini, membincarakan perkara ini. Nak benda ini diusulkan, dibawakan. Nak benda ini nak dibahaskan. Dia marah speaker. Dia marah bukan speaker sebenarnya, dia marah kerajaan ini. Kononnya memperjuangkan keadilan, kononnya lebih telus, tetapi tidak telus kerajaan ini. Dia kata. Jadi speaker sekolahkan je lah dia. Dia kata kau ni apa hal? Kau ni apa hal? Lebih kurang macam tu lah. Dia tak kata macam tu, lebih kurang macam tu lah. Kau ni apa hal? Benda apa nak dibahaskan? Ini Mas Amrianti dia, pengurusi PAC sendiri kata benda itu akan dibahaskan pada bulan 9 nanti, setelah the next sitting Parlimen. Nak bahas aja, bahaslah. Jadi ini sebenarnya tujuan apa? Nak buat stand apa? Syed Saddiq nak buat stand apa? Kemudian AMK sebut. Ini sebab dia tulis dalam posting dia. Usul LCS ditolak, Syed Saddiq jangan alih tiang gol, kata AMK. Pemuda AMK PKR membidas ahli Parlimen MUA Syed Saddiq kerana didakwa cuba mengalih tiang gol setelah usul untuk membicarakan skandal tempur pesisiran LCS ditolak oleh speaker. AMK dalam satu kenyataan hari ini berkata Presiden muda itu menggambarkan seolah-olah Dewan Rakyat dan kerajaan telah secara tidak langsung mengelak dan melindungi LCS. Ini selepas Syed Saddiq memberitahu Dewan Rakyat bahawa surat yang diterimanya daripada pejabat speaker menyatakan usul itu ditolak atas alasan ia bukan kepentingan orang ramai dan bukannya keperluan yang mendesak. MK menemplak ahli Parlimen Syed Saddiq yang dilihatnya mengalihkan tiang gol terhadap isu sebenar penolakan usul yang cuba dibawanya kepada Dewan Rakyat oleh Yang di-Pertuan Rakyat tempoh hari. Isu sebenar adalah usul yang dikemukakan oleh beliau kepada Yang di-Pertuan adalah
dianggap sebagai tidak lengkap kerana tidak menyatakan secara jelas 3 perkara penting, iaitu perkara tertentu berkehendak disegerakan atau berkepentingan awam. Dengan setiap elemen tersebut perlu digariskan perwajarannya, bukan bersandarkan hanya kepada isu yang ingin dibangkitkan, kata AMK. Menurutnya, tindakan Syed Saddiq dan Muda terus-menerus menyebarkan misinformation atau kenyataan separuh benar yang memburukkan kerajaan secara tidak adil adalah perkara harus diteliti dan ditegur oleh Sekretariat Kerajaan Perpaduan. Tambahnya, perkara itu juga perlu diambil kira dalam penilaian terhadap permohonan Muda untuk menjadi sebahagian daripada Pakatan Harapan. Bagi saya tak payahlah terima Muda tu. Kita dah ada AMK dah. Pada 8 Jun, Johari berkata Syed Saddiq bersikap tidak adil terhadapnya kerana mengandaikan dia menganggap isu LCS tidak melibatkan kepentingan awam. Johari sebaliknya menjelaskan bahawa dia menolak usul kerana PAC belum mengemukakan laporan mengenai perkembangan terbaru. Sebagai respon di Twitter, Syed Saddiq berkata jawapan itu menunjukkan sikap hipokrit kerajaan. Dia kata, sebelum PRU, mereka kata ini lagi teruk dari 1NAB, rompakan terbesar, penjarakan penjenayah LCS. Selepas PRU, tunggulah laporan, sabarlah, hipokrit, katanya. Ini Syed Saddiq sebut hipokrit, dia kata, kerajaan ini hipokrit kerana tak nak dengar seorang budak yang orang kata apa apa saya boleh kata budak ni, yang tantrum macam ni, yang tak memahami, dia tak faham, tuan-tuan. Syed Saddiq ni bagi saya orang yang tak layak pun berada di kedudukan ahli parlimen itu. Yang bawa dia naik dulu pun Atok. Kita kena ingat, dia ni antara orang yang membela Atok dulu sewaktu kita minta tukar 2 tahun tu, tukar kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Ini antara orang yang orang kata membela Atok pada masa itu. Lepas itu bila kita tak bawa dia dalam mana-mana mesyuarat baru-baru ini Kerajaan Perpaduan bersama dengan parti-parti yang lain, dia marah kan. Dia marah. Tapi ni dah tunjuk the real true skin. Bagi saya mudahlah Syed Saddiq. Tarik Muda, join PN, senanglah. Sini satu pun dah join Perikatan Nasional. Apa kata Syed Saddiq bawa Muda ni menyertai PN? Senang. Ni macam ni lah tuan-tuan. Kita sekarang ni nak menjalani, nak mereformkan negara ini, nak memperbaiki apa yang ada, sekadar apa yang kita ada. Sekadar apa yang kita boleh, sekadar apa yang kita mampu berdasarkan apa yang kita ada. Okay? So dalam keadaan ini, kita perlukan bantuan semua orang. Macam juga saya kata, saya ni insya-Allah cuba nak menghidupkan balik penerangan di peringkat cabang, penerangan di peringkat negeri. Tapi dalam masa yang sama, saya tak boleh buat kerja ni seorang-seorang. Saya perlukan tonton dan ramai. Alhamdulillah ramai yang orang kata menghulurkan bantuan. Iswardi saya boleh tolong ini, Iswardi saya cabang ni saya boleh tolong ini, saya daripada negeri ini saya boleh tolong ini. Ramai yang nak menghulurkan bantuan. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya akan ambil notes bantuan-bantuan, tapi saya akan buat announcement di mana yang kita boleh gerakkan dan streamlinekan orang kata benda yang kita gerak kerja kita, insya-Allah. Benda tu nanti kita akan susun. Namun begitu, bila anda berada di dalam kerajaan, Syed Saddiq berada dalam kerajaan, sepatutnya dia memain peranan proaktif untuk membantu kerajaan ini. Bukannya dia memain peranan proaktif menjadi pembangkang. Tu saya kata, kalau nak jadi pembangkang, silakan pergi ke kursi pembangkang, tak ada isu. Sebab dia adalah presiden kepada Parti Muda, satu-satunya kursi muda yang menang. Dia boleh bawa muda tu pergi lompat. Tak jatuh Syed Saddiq. Ini saya nak cerita, tak jatuh. Kan? Tak jatuh. Jadi pembangkang yang efektif, tak ada isu. Bila kita bercerita tentang hipokrit, dia kata, tak tuan-tuan, pernah ke sebelum ini, selama bertahun orang kata LCS itu dibuat, PAC diadakan? Tak pernah. Kerajaan Pakatan Harapan orang yang pertama buat. Pernah tak recognize benda tu? Tak pernah. Pernah tak dia mengetahui bahawa kita cuba untuk revive daripada tak ada kapal langsung dan dah belanja 6 bilion? Baik, tak apa, kita yang dah berlalu biarkan berlalu. Dia buat macam mana? CEO kepada BNS pun dah kena tangkap. Sekarang ini nak move forward macam mana? Kita nak baiki kapal ni macam mana? Kita nak adakan juga kapal ni macam mana? Tu sepatutnya kita nak ke hadapan. Tapi dia kata apa? Hipokrit. Nak tangkap? Yelah, kita akan tangkap. Dah tangkap dah pun. Yang dah tangkap tu kau tak cakap apa pula? Yang dah tangkap tu kau tak cakap apa pula? Yang tiba-tiba yang ni hipokrit. Hai, hebat kau. Kan? Hebat. Hebat, dia kata. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita lihatlah,
oh macam ni. Tahulah, mungkin privilege ke apa kan. Dia berada kat situ. Tak tahulah, saya tak nampak sebenarnya. Daripada dulu saya cakap, saya tak nampak Syed Saddiq ni. Daripada segi leadership dia pun saya tak nampak dia sebagai good leader. Even dia sebagai seorang pemikir pun, yelah, dia pandai lah English dia, mungkin dia command apa orang kata very good English compared to me. Mungkin English dia lebih baik daripada saya, tetapi apa orang kata, kita command a good language, ialah kita command ataupun kita fluent dalam satu-satu language tu belum bermakna kita ni bijak dalam benda lain. Kan? Kita sebenarnya kalau boleh kita nak move forward sekarang ini. Kita nak pastikan kerajaan ini menang. Pilihan raya negeri sekarang ni tak lama lagi. Kita nak pastikan pilihan raya negeri ini kita menang. Kenapa tuan-tuan? Kenapa sangat penting pilihan negeri ini kita menang? Dan kenapa sangat penting bahawa kalau nak menang bersama-sama dengan Barisan Nasional terutama UMNO jangan jadi bebanan kepada kita dalam nak meneruskan kerja ini. Bukan semua. Bagi saya Zahid dah settle. Bagi saya pimpinan tertinggi MKT untuk UMNO dah settle. Tapi masih ada orang-orang bawah ni masih lagi rasa bebanan. Bagi kami dalam Pakatan Harapan, kami dah move on dah. Bab benda yang kami tak boleh kerjasama, kami tak kerjasama. Tak apalah. Tapi bab kerja sama di mana kita nak kena menangkan parti kita, kita menangkan parti kita. Memastikan bahawa PN tumbang, itu objektif utama kita. Dan saya nak beritahu, kalau PN tumbang di Kedah, kalau PN tumbang di Terengganu, dua negeri ni, habislah PN tuan-tuan. Boleh dah ucaplah selamat tinggal dengan bersatu. PAS akan stay. Saya percaya PAS akan stay. Tapi bersatu tu dah habislah. Kalau UMNO tak nampak benda ini dan masih menganggap Presiden dia buat benda yang salah, bagi saya, korang tak nampak ke korang berada pada kedudukan mana? Untuk orang bawahan UMNO yang duk tembak Presiden tu, saya kata beggars cannot be choosers. Ambil perkataan ni, beggars cannot be choosers. Dan Presiden korang nampak, Zahid Hamidi nampak benda ni. Saya nak baca